Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita berpatah balik ke bab 1, pengenalan kepada kimia. Kita akan melihat 1.1, subtopik 1.1, perkembangan bidang kimia dan kepentingan dalam kehidupan. Jadi hari ini dalam 1.1 ni, pada akhir pembelajaran, murid boleh sepatutnya menyatakan maksud kimia. Terangkan maksud kimia tu apa. Memberikan contoh bahan kimia yang lazim digunakan dalam kehidupan harian. Sebenarnya hidup awak ni secara tak langsung memang terlibat dengan bahan kimia. Sedar atau tak sedar. Bangun-bangun tidur dah ada bahan kimia sekeliling awak. 1.13, menjana idea tentang perkembangan bidang kimia dan sumbangan teknologi kimia kepada manusia. 1.1.4, memberikan contoh kejaya yang berkaitan dengan bidang kimia. Inilah yang kita nak tengok hari ini. Jadi apa itu kimia? Kimia adalah satu bidang ilmu sains yang mengkaji tentang struktur bahan. Contoh dalam katakanlah dalam penghasilan kek. Apa bahan yang ada dalam tu? Itu semua kimia. Mengkaji sifat cecair macam mana, sifat gas macam mana, sifat atom macam mana, sifat molekul macam mana. Komposisi bahan kimia, dalam air ada apa? Ada hidrogen, ada oksigen. Dalam karbon dioksida ada apa? Ada karbon, ada oksigen. Dalam karbohidrat ada apa? Ada hidrogen, ada karbon, ada oksigen. Itu kita akan kaji. Dan interaksi antara jirim. Kita nak tengok apa jadi sekiranya katakanlah interaksi antara mana-mana jirim, hidrogen dengan oksigen, apa jadi. Katakanlah natrium dengan klorin, apa jadi. Interaksi dia. Ion natrium dengan ion klorin, apa jadi. Itu interaksi antara satu jirim dengan satu jirim yang lain. Kimia adalah berasal daripada perkataan Arab al-kimia. Jadi kita akan melihat bahan kimia yang lazim digunakan ada kat rumah awak dalam kehidupan seharian. Siapa yang rajin masak, dalam makanan awak ada pengawet, ada pewarna, ada perisa, ada pengantioksida tambahan, ada penstabil. Supaya dia tak lenyek sangat, macam tu kan. Dalam perubatan ada antibiotik, antiseptik, vitamin, kemoterapi, analgesik. Analgesik ni ubat tahan sakit. Pertanian kita ada herbisid. Herbisid racun rumpai. Pesticide racun serangga. Fungicide racun kulat, baja, hormon untuk tumbuhan. Industri, kita ada industri melibatkan cat, penghasilan polimer. Kaca, seramik, deterjen, pewarna, deterjen sabun, pewarna, alloy, logam alloy, gabungan logam apa dengan apa. Jadi ni semua awak akan pelajari dalam kimia. Awak buka modul awak, muka surat 3. Ni adalah aplikasi bahan kimia dalam kehidupan seharian awak. Daripada muka surat 3 tu, saya keluarkan dia punya situasi. Bangun pagi, basuh muka, gosok gigi, ambil wuduk dengan air pipe yang dirawat oleh Indah Water. Bahan apa yang merawat air pipe awak? Awak cari dalam muka surat 3 tu ada. Lepas solat nak bancuh tepung untuk buat roti. Bahan apa yang diperlukan untuk menghasilkan roti yang boleh naik? Naiklah roti tu, naik gebu elok. Sambil tunggu roti diuli, makan jeruk mangga sikit. Jeruk mangga ni, perkataan jeruk tu bahan apa? Bahan kimia apa yang digunakan untuk menghasilkan jeruk mangga? Masak sekali sardin dalam tin yang mengandungi pengawet
untuk dicicah dengan roti nanti. Pengawet, bahan kimia apa namanya dalam muka surat 3 tu kena cari. Letak garam dan bahan perisa. Okey, perisa ni bagi sedap sikit. Okey. Ini warna kuning ni adalah clue kepada bahan kimia muka surat 3 tu. Okay, awak kena cari kegunaan kan. Ni lah kegunaannya. Saya dah bagi dah clue. Cuma awak kena cari je bahan kimia apa yang sepatutnya awak padankan. Boleh? Okey, seterusnya. Siap masak, pergi ke rumah. Pergi luar rumah. Membaja pokok tanaman tepi rumah. Okey, dalam surat 3 tu bahan apa yang digunakan sebagai baja? Okey. Matahari makin terik, sakit kepala dibuatnya duduk luar lama-lama. Badan pun tak apa sihat. Masuk dalam rumah makan Panadol. Okey, Panadol. Okey, cari bahan kimia nama apa yang menjadi Panadol. Okey, masa nak matikan suis membakar roti, baru perasan dawai warna perang dari plug digigit tikus. Okey, awak belajar waktu form 3 kan? Dalam plug awak ada 3 jenis wayar. Okey, dawai Dawai warna perang tu diperbuat daripada apa? Tu awak carilah. Okay, next. Getah lapik pinggan pun habis digigit tikus. Lagi sakit kepala dibuatnya. Getah. Okay, dalam surat 3 tu ada satu bahan yang digunakan untuk mempercepatkan penggumpalan lateks. Awak carilah. Lateks tu getah. Okay, bahan kimia tersebut digunakan untuk mempercepatkan penggumpalan lateks. Awak cari Okay. So, nak katanya dalam diam tak diam, semua bahan-bahan kimia, semua sekeliling awak tu adalah bahan kimia yang kita gunakan hari-hari. Okay. So, sepatutnya awak excited untuk belajar, untuk tahu tentang bahan kimia di sekeliling awak. Okay. Okey, kita lihat perkembangan bidang kimia dan sumbangan teknologi kimia. Okey, perkembangan ni maksudnya apa yang berlaku. Zaman dulu macam mana, zaman seterusnya macam mana, zaman akan datang macam mana. Okey, so kita ambil satu contoh perkembangan tentang pengawetan makanan. Dulu-dulu orang, bukan dulu lah sampai sekarang pun ada, tapi style tradisional mengawet makanan guna garam atau gula. Ni ikan masin. Okey, seterusnya. Dah ada teknologi menghasilkan peti ais. Peti ais beku dulu. Zaman dulu waktu moyang kepada moyang awak, tak ada peti ais. So kita awet makanan guna garam, gula je. Okay, so simpan ikan masin tu kat luar. Okay. Seterusnya, bila teknologi dah maju, dah ada peti ais beku, okay, pengawetan makanan melalui pembekuan. Okay, inilah kita nak awet. Awet tu maksudnya kita nak bagi dia tahan lama. Okay, seterusnya. Okay, zaman kini. Okay, dalam food technology. Okay, teknologi makanan. Kalau ambil course teknologi makanan, pengawetan makanan melalui nanoteknologi. Okay, yang mana nanoteknologi ni maksudnya awak setengah bahan dalam makanan tu dikapsulkan, dibalut dengan kapsul nanoteknologi, kapsul nano. So that bahan tersebut tidak akan menyebabkan, dilindungi, jadi dia takkan menyebabkan kerosakan kepada makanan itulah. Sekaligus akan memanjangkan jangka hayat makanan tersebut. Okay, contoh roti. Okay. So bacaan lanjut awak boleh carilah. Awak search je nano capsule ataupun nanoteknologi in food. Banyaklah. Okay. Okay, jadi kita nak tengok apa contoh kejaya yang berkaitan dengan kimia. Okay. Okay, kimia ni kita ada bioteknologi, kita ada teknologi hijau, nanoteknologi, tentang kosmetik, tentang pharmaceutical. Kita boleh tengok dalam buku teks muka surat berapa tadi? Surat 7. Okay. Jadi kita ada banyaklah contoh-contoh kejaya dalam bidang kosmetik, contohnya ahli kimia kosmetik. So awak jadi ahli kimia, contohlah kan. Awak jadi ahli kimia dalam syarikat Maybelline. Awak yang tentukan berapa persen petroleum nak dimasukkan dalam penghasilan lipstick untuk bagi moist kat awak
kat bibir. Okey. Tak mau terlebih, tak boleh juga terkurang. Okey. Berapa persen yang dikatakan pengawet dalam dalam lipstick yang boleh menyebabkan lipstick tu bertahan lebih lama berbanding lipstick jenama lain. Macam itulah. Ataupun yang tahan kulat. Ni ada beli lipstick berkulat kerjanya. Okey. Ataupun awak nak tentukan berapa persen yang diperlukan untuk membolehkan warna kepada lipstick tersebut. Okey, warna sekian berapa persen pewarna yang diperlukan. Warna sekian berapa persen yang diperlukan. Itu semua kerja ahli kimia tau. Okey. Nanoteknologi, kita tengok contoh kat situ tentang ahli sains pemakanan. Okay, jurutera nanoteknologi. Awak nak ni, awak belajarlah dalam food tech. Dalam kos universiti, ambil food technology. Tu sebenarnya awak dah jadi ahli kimia lah. Okay. So, nanti boleh kerja dekat Nestle. Okay. Dekat bidang-bidang kilang-kilang. Mostly kilang lah. Okay. Awak jangan pandang rendah kat orang kerja kilang. Entah-entah dia engineer. Okay, kimia. Seterusnya teknologi hijau. Okay. Macam mana? Kilang tu contohlah, kilang tu nak menghasilkan bahan sisa yang lebih mesra alam. Nak tapis macam mana, berapa kali sulingan, tu semua orang-orang engineering yang berkaitan dengan kimia yang tentukan. Okay, bioteknologi. Okay. Bioteknologi ni macam-macam lah. Kalau kimia, dia akan mengambil sedikit peranan contoh engineering. Contohlah kan engineering elektronik pun dia, mekatronik pun dia boleh jadi. Okay. Orang, dia nama je bio kat depannya. Tapi sebenarnya dia adalah berkaitan dengan mesin. Okay. Ini adalah gabungan fizik, kimia. Fizik dan kimia. Nama je depan bio. Okay. Pharmaceutical, okay, berkaitan dengan ubat-ubat, okay, suplemen, okay, hormon, drugs, okay, dia terlibat. Okay, siapa yang berminat sangat nak bekerja dalam bidang kimia ni, okay, saya bagi link lah untuk baca sikit info tentang kejaya tentang kimia dalam grup Telegram. Ya, habis. So, hari ni kita simple je. Siapkan modul muka surat 3 dan 4. Siapkan segera, cari dalam internet tentang bahan-bahan kimia tadi. Terus siapkan, tak perlu tunggu sampai next week ke apa ke. Saya akan bagi link GC untuk hantar homework awak ni. Awak just snap je sebagai bukti lah. Nanti saya akan check. Okay.